ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, sama-sama kita rapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada hari yang baik, hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah himpunkan kita di rumah Allah dalam keadaan kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa. Dan sungguhnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perkara yang kita kena usahakan sungguh-sungguh sampailah kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak uji kita, anak Adam, sejauh mana keimanan mereka kepada Allah, sejauh mana ketakwaan mereka kepada Allah, dan bagaimana pengakhiran hidup mereka. Adakah mereka ini boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan benar-benar bertakwa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apabila seorang anak Adam itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia beriman, beramal soleh, dan menjadi salah seorang di kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berjayalah dia. Jadi sebab itulah di antara perkara yang besar yang seringkali kita dengar diulang-ulang, di antara maksud tujuan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya kita melaksanakan ibadah puasa ini, maka tidak lain tidak bukan untuk menjadikan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Dan hidup ini memang secara pasti setiap orang akan diuji. Tak ada orang yang hidupnya tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang. Hatta dia satu orang pemerintah, satu orang rakyat biasa, dan satu orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, ataupun orang yang pekerja biasa-biasa, tak ada apa-apa kedudukan, tak ada apa-apa jawatan, gajinya pula sedikit, makannya sekadar sederhana. Siapa sahaja mereka, orang muda, orang tua, orang yang duduk di desa, di bandar, orang yang berada di Malaysia, berada di Amerika, Jepun, Itali dan sebagainya, semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berjayalah mereka yang dapat menempuh ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuklah ibadat yang kita laksanakan pada hari ini dan pada bulan yang mulia ini, iaitulah puasa. Ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan ke atas kita untuk kita laksanakan dia itu, dan semua adalah ujian. Dan Allah Ta'ala nak tengok kita ni sabar tidak sabar dalam kita nak melaksanakan ibadah tersebut. Dan kita laksanakan puasa ni kan, Allah Ta'ala nak tengoklah kita ni sabar ke tidak. Dan kalau kita tengok orang puasa ni, Masya Allah, macam-macam beragam dia, betul tak?
Dan bila lapar ni macam-macam keadaan manusia. Kadang-kadang mulalah dia nak marah, kan, cepat marah, kan, sikit-sikit kan, nak cakap itu ini dan sebagainya, kan. Jadi ini semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, nak tengok kita ni mampu tak dengan tujuan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Jadi kalau kita mampu melaksanakan ibadah puasa sebulan bulan Ramadan ini, maka insya-Allah berjayalah kita. Dan demikian juga ibadah yang lain, solat, kan. Masya-Allah. Kan bukan senang kita nak kerjakan solat di awal waktu. Kan. Macam-macam ujian, dengan ujian kerja, dengan ujian keluarga kita, isteri anak kita, dengan majikan kita dan sebagainya. Tapi apabila kita berjaya mengerjakan ibadah salah dengan sempurna di awal waktu, dapat kita laksanakan berjemaah di rumah Allah, maka mudah-mudahan insya-Allah jadilah kita di kalangan hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Demikian juga saat Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang lebih, sampai perintah Allah, suruhan Allah atas kita untuk kita tunaikan zakat, maka ini satu ujian daripada Allah. Kan orang semua sayang dengan harta dia. Tak ada orang yang tak sayang dengan harta dia. Dan orang sayang dengan kereta dia, maka dia akan jaga keretanya sebaik mungkin. Demikian juga ada rumah, kan, dia akan jaga dengan rapi rumah dia. Lagi-lagi nak raya ni tuan-tuan, tengok masya-Allah, atas bawah kiri kanan dia tengok rumah dia, apa yang kurang, masya-Allah. Maka kita tengok nak raya, orang ramai-ramai pakat cat rumah dia. Pasal apa? Dia sayang dengan rumah dia. Duit macam tu juga, sayang jaga duit elok-elok. Tak ada orang yang ada akal, dia akan biarkan duitnya merata-rata. Pasti dia akan jaga sebaik mungkin. Kalau duitnya banyak tu, kat rumah tu mungkin ada besi-besi dia, begitulah. Ataupun dia kebiasaan simpan ke dalam bank lah, gitu. Jadi sayang dengan harta. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak lihat sejauh mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang perintah Allah untuk menunaikan zakat, dia bayar ke tidak? Gitu. Jadi kalau dia benar-benar beriman pada Allah, dia benar-benar sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak pandang kiri kanan, yang penting depan mata dia perintah Allah, nak sukakan Allah. Maka insya-Allah saat dia tunaikan perintah Allah, dia bayar zakat itu, Allah Subhanahu wa taala akan terima dia insya-Allah di kalangan hamba Allah yang bertakwa. Jadi suruh perintah Allah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ini satu ujian daripada Allah. Dan Allah Taala nak lihat sejauh mana iman kita, yakin kita pada Allah. Maka apabila kita menyempurnakan semua perintah Allah dengan sehabis daya kita, dengan sesungguhnya, dengan paling sempurna, yakinlah kita akan dapat kemuliaan seperti mana umat-umat yang terdahulu, seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana golongan tabi'in, tabi'in, para salafun salih, para ulama kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa kalam daripada Imam Ghazali rahimahullah taala berkaitan ataupun berkenaan dengan puasa ini. Mungkin setiap hari kita dengar tazkirah di surah ini, dan di mana saja, di corong-corong radio kita dengar, di kaca-kaca televisyen kita lihat, kita dengar. Ya, masya-Allah, buka telefon pun kita dengar tazkirah, masya-Allah. Jadi perkara agama ini begitulah keadaannya hadirin. Perlu diulang walaupun benda yang sama, kan, berpuluh kali, beratus kali, kan, sehinggalah apa? Sehinggalah kita rasa bahawasanya kehidupan dunia ni tak ada apa-apa nilai. Sehingga yang nampak besar jelas di hadapan mata kita ni kehidupan akhirat. Jadi kalau perkara itu belum ada, maka mestilah kita dengar banyak kali. Gitu. Ini orang-orang kehidupan salafun salih, begitu keadaannya.
Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah baik kita punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wa qala Imamuna rahimallahu ta'ala, Imam Ghazali At-Tusi rahimallahu ta'ala, la yanbaghi an taqtasir ala sawmi syahri Ramadan fatatruka tijarata bin nawafil. Jadi kata Imam Ghazali, tidak seharusnya, tidak sewajarnya orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dia meninggalkan perkara-perkara sunat. Jadi sebab itulah dalam kita menyempurnakan kewajipan, dalam kita berpuasa ini jangan lupa untuk kita jaga amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunat. Dan kita pun seringkali diperingatkan betapa besarnya ganjaran saat kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ini. Jadi dalam bulan Ramadan ini jangan sampai kita melepaskan, kan, setiap saat yang berlalu ini kalau boleh tambah ibadah, kan, ibadah, kan, tak kisahlah salat-salat sunat, tilawatul Quran, zikir, selawat dan seumpama dengannya. Supaya apa? Kita jadi peniaga yang untung. Sebab tu Imam Ghazali selalu ulang sebut, kita ini dalam mengerjakan perkara wajib ni umpama orang yang berniaga. Orang berniaga ini dia ada modal, kan? Kita selalu ulang benda ini, kan, sebut. Jadi ibadat yang wajib ni umpama peniaga yang mana dia perlukan modal. Ibadat wajib ni modal. Dalam berniaga mesti ada modal. Untung dia apa? Untung dia adalah ibadah nawafil. Jadi sebab tu kalau kita nak untung dalam perniagaan kita dengan Allah, kan, kita sedang berdagang, berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan. Jadi kalau kita nak dapat untung yang besar, yang lumayan, maka tidak lain tidak bukan kita kena banyak mengerjakan amalan-amalan sunat. Gitu. Bahkan dalam hadis, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dalam sebuah hadis qudsi, kan, yang mana maksudnya, mafhum dia, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri dia dengan amalan-amalan sunat sehingga apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata Allah kasih dengan dia. Orang yang buat amal-amal sunat ni, kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beritahu yang Allah sangat kasih dengan orang ni. Dan lagi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan mata dia akan melihat akan perkara yang Allah suka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan telinga dia akan mendengar kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan tangan dia bergerak, digunakan atas perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka. Dan demikian jugalah kaki, kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gerakkan kaki dia, gunakan kaki dia atas perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka. Jadi pendek kata, orang yang buat amal-amal sunat banyak, maka dia akan dapat cinta daripada Allah. Gitu. Kan, mudahlah, sama juga macam, kan, kehidupan kita di dunia. Kan, walaupun benda itu bukan satu kewajipan dan satu kemestian, tapi kalau dibuat banyak-banyak akan mendatangkan mahabbah, cinta orang. Satu orang bekerja dengan bos dia sebagai contoh, kan, bos kata pada pekerja dia, okey, ni kau punya skop kerja ni, okey, aku bayar gaji kau, kerja kau ni setiap hari, okey, pergi basuh kereta aku, okey, pastikan kebersihan kita luar dalam tip top, gitu. Kemudian apa lagi? Lepas habis basuh kereta, setiap hari aku nak lihat, kan, luar rumah aku ni bersih, kau sapu semua. Masya Allah. Nampak pokok-pokok bunga, pokok-pokok yang dah rendang daunnya kena dipotong, kepotong. Jaga, rawat dia dengan rapi. Gitu. Jadi ni yang wajib. Maka pekerja tadi bila dapat arahan sebagai satu orang bekerja, kan, nak dapat gaji, betul tak? Maka dia akan laksanakan, dia akan buat arahan bos dia.
Tapi kalau pekerja dia tahu macam mana nak tambat hati bos dia, apa dia buat? Apa yang mesti dibuat tadi, dia akan jaga dengan keadaan yang terbaik, ditambah lagi, dia sendiri akan tambah, betul tak? Mungkin tadi bos cakap, ni kereta, sapu luar rumah, jaga pokok-pokok dia. Apa dia buat lagi? Bos dia tadi tak cakap apa? Mungkin dalam rumah kan, sebagai kan, nak menabat hati bos dia, maka dia bersihkan dalam rumah bos dia, dia sapu kan, betul tak? Dia punya cushion dia kan, dia vacuum. Lepas tu ada anak-anak bos pun dia layan dengan baik kan, walaupun ni bukan satu benda yang wajib, tambahan. Jadi pada sudut pandang kita manusia yang biasa ini, seseorang yang buat benda-benda macam ni tuan-tuan, walaupun bukan kewajipan dia, apa rasa kita? Dan bos tu macam mana perasaan dia? Dia mesti rasa lebih gembira kan, sangat seronok, Masya Allah kan. Bahkan bos sampai satu masa mungkin dia akan up gajinya, Masya Allah. Jadi begitulah perumpamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih lagi pemurah, lebih lagi kasihan, menyayangi akan hamba-hambanya. Sebab tu kita sebut berpadukan hadis yang kita nyatakan tadi, orang yang banyak buat amal salih, dia akan dapat mahabbah daripada Allah, dia akan jadi kekasih Allah, Masya Allah. Jadi sebab tu kalau kita lihat kehidupan Nabi SAW, para sahabat, para a'immah kita, para salafun salih, begitu keadaannya. Amalan sunat ni Masya Allah luar biasa. Amal sunat ni luar biasa. Kalau kita dengar kisah-kisah mereka yang selalu diulang oleh para alim ulama kita, asatidzah kita, kita dengar macam mana kehidupan mereka. Malam hari itu Masya Allah luar biasa ibadahnya. Bahkan di kalangan mereka sudah menjadi satu rutin, kebiasaan, dan solat sunat sepanjang malam. Tuan-tuan, solat sunat sepanjang malam. Habis isyak balik rumah, berdiri qiyam sampai subuh. Boleh hatam Quran. Masya Allah. Pasal apa? Mereka tahu apa yang mereka nak, dan mereka faham apa tujuan hidup mereka itu kenapa. Dan nak jadi apa? Antaranya seperti mana yang Imam Ghazali sebut tadi, nak jadi peniaga yang untung. Tak ada satu orang peniaga pun yang nak jadi peniaga rugi. Ni bulan Ramadan kan, orang penuh niaga, Masya Allah kan. Kalau nampak cuaca mendung, sedih dalam hati dia, ya Allah jangan bagi hujan, nanti kalau hujan lebat ni tak ada orang datang, tak balik modal aku. Masya Allah. Jadi nak untung, tak ada peniaga yang nak dirugi. Jadi kita begitulah hadirin dan rahmati Allah, maka tidak lain tidak bukan kita kena usaha untuk kita tambah amal-amal sunat kita, Masya Allah. Dan bulan puasa ni, inilah peluang, dan kita sering diperdengarkan akan kata-kata apa, bulan Ramadan ni apa? Pesta ibadah. Pesta ibadah, betul tak? Kalau durian tu pesta durian, tak? Pesta apa? Pesta buah-buahan tempatan contoh kan. Ada apa? Ada tawaran-tawaran istimewa, Masya Allah. Makan, rasa dia lazat, nikmat kan. Begitulah keadaan kita berada dalam bulan yang mulia dan sangat mulia ini. Kita kena perbanyakkan amalan-amalan sunat kita. Wa kasbi ad-darajatil 'aliyah fil faradis. Jadi kata Imamuna lagi, jadi apabila kita jaga yang wajib tadi, puasa kita jaga sungguh-sungguh, kita tambah dengan amal-amal sunat tadi, Masya Allah, kita jaga elok-elok, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kita satu kedudukan yang tinggi dalam syurga Firdaus. Masya Allah. Ini yang kita harapkan. Jadi hidup kita ni tuan-tuan kerana apa? Kita nak balik bertemu dengan Allah dalam keadaan kita berjaya. Allah bagi berita gembira, kita ni layak menghuni syurga Allah. Sebab tu kalau orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, kan, sebelum mereka masuk dalam kubur lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah datangkan berita gembira. Dia nampak jenazah tu, dah nampak dah tempat dia dalam kubur dah. Bahkan kubur ini adalah perhentian yang pertama. Ya, kalau berjaya seseorang di dalam kubur, maka perhentian
stesen-stesen yang seterusnya dia akan pasti berjaya. Jadi sebelum sampai dalam kubur lagi, Allah Subhanahu wa taala dah tunjukkan kepada mereka ini akan kejayaan mereka, kehidupan akhirat mereka. Jadi orang yang banyak amal-amal sunat, kan, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan mereka ini dalam syurga yang tinggi. Fatadhassaru idza nazarta ila manazil as-saimin. Jadi kalaulah seseorang itu nampak akan segala ganjaran, Masya Allah, kan? Kalau hidup kat dunia ni tuan-tuan, kan? Kalau kita nampak ganjaran setiap benda yang kita buat, contohlah kita kerja, kan? Kita pun sudah tentu tahu banding beza lah. Contoh kerja kilang kosan, sejam bagi, contoh kan, bagi sejam RM20, kan? TG pula bagi 1 jam RM50. Rasa-rasa tuan-tuan nak yang mana? Mesti nak RM50 tu tak? Kita mesti nak yang banyak. Kira-kira, wah ni kalau 1 jam RM50, ni kalau 10 jam RM500 ni. Wah mewah ni. Kita kira-kira kita tahu. Kan? Ni kalau yang satu lagi ni kerja 10 jam ni, 1 jam RM20 baru RM200. Sekali ganda lebih dah. Itu. Jadi soal banding beza di dunia ini kita faham, kita tahu untung rugi dia. Tapi dalam soal perkara agama, ketaatan, soal kehidupan akhirat kita tak nampak. Jadi sebab tu kata Imamuna, maka akan menyesallah kamu kelak ni apabila kita telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita nampak kedudukan orang-orang yang berpuasa ini. Jadi orang yang berpuasa ni ada satu kedudukan yang istimewa, Masya Allah, kan? Bahkan Nabi SAW juga telah menyatakan al-hadis baginda tentang keutamaan bagi ahli-ahli puasa ini, orang yang suka puasa, Masya Allah. Mereka ni akan masuk dalam satu pintu khas. Allah sediakan untuk mereka babur Rayyan, Masya Allah. Sehingga kita pun menamakan anak kita Rayyan, kan? Nama anak, nama cucu Rayyan. Masya Allah. Pasal apa? Mudah-mudahan doa masuk dalam pintu Rayyan kelak dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang yang berpuasa, rajin berpuasa dia. Jadi di antara perkara yang memang dan kita kena nampak depan mata kita, soal kehidupan akhirat penting sangat kita selalu sebut, selalu diulang-ulang. Dan sebab tu Nabi SAW seringkali menyampaikan kepada kita berita-berita gembira dalam hadis baginda, kan? Supaya apa? Kita rasa seronok. Manusia ni begitulah keadaannya. Dia akan seronok bila dapat tawaran. Betul tak? Nampak tawaran, Masya Allah, kan? Kita pakat-pakat kita akan dapatkan dia. Contoh kan, NSK buka, Masya Allah, kan? Kita tengok sampai jam. Pasal apa? Diletakkan dia punya iklan-iklan sampai kat surau-surau masjid kita pun ada. Begitu sifat manusia, Masya Allah. Jekyll, Masya Allah, penuh kat jalan tu, kan? Lelong. Beli satu dapat satu, beli satu dapat satu. Memanglah beli satu dapat satu, kan? Beli satu percuma satu, macam tu. Begitulah. Jadi kita tengok, Masya Allah, seronok. Jadi kita pakat-pakat dengan rumah kita, tengok mana yang kita nak beli. Yang penting boleh jimat. Begitulah maksudnya, boleh seronokkan keluarga kita. Jadi keadaan manusia yang hebat, sudah tentulah mereka akan buat satu penyusunan yang rapi. Sebab tu kita ni dalam soal kehidupan yang sebenar, kehidupan akhirat kita ni, kita kena rangkai elok-elok, susun kasi elok. Sebab tu dalam bulan Ramadan, bulan Tarbiyah ini kita kena susun. Mudah-mudahan kita azam sungguh-sungguh, kan? Segala benda yang kita buat, khususnya dalam soal ketaatan, kita nak susun elok-elok daripada sebelum subuh, kan? Waktu sahur tu contoh, kita perbanyakkan amal, kan? Bukan sekadar sahur ni kita nak makan. Sebenarnya sahur ni antara benda ataupun perkara yang sangat besar. Allah Ta'ala nak tarbiyah kita supaya kita dekatkan diri dengan Allah, kan? Banyakkan amal waktu sahur, kan? Salat kita buat, kan? Bahkan Allah sebut wabil asharihum yastaghfirun,
Waktu sahur ni antara waktu yang sangat mustajab untuk kita apa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman, bertakwa dia akan gunakan waktu sahur bukan sekadar dia makan, itu memang sunnah. Tapi pastikan ada masa untuk apa? Untuk banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga, waktu sahur ni juga waktu kita memperbanyakkan kita baca Quran juga, kan gitu. Jadi kita rangka daripada waktu sahur tadi, lepas subuh, masya-Allah, jaga jemaah kita. Jangan sampai miss solat subuh berjamaah kat masjid. Kan? Sebab tu kalau kita tahu kelebihan solat subuh berjemaah ini, Nabi SAW pun pernah sebut dalam hadis, la atauhuma walau kana habwa atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Solat isyak subuh berjemaah kat masjid kat surau ni, kalau orang lah tahu pahala dia, kan, orang sanggup datang walaupun merangkak-rangkak datang ke masjid ke surau. Tapi cuma ganjaran itu tak nampak, tuan-tuan. Allah Ta'ala tutup. Kalau Allah Ta'ala singkap, Masya Allah, tak tahu. Kerana apa? Dunia bukan tempat untuk menerima balasan daripada Allah. Dunia memang tak layak. Kenapa? Nikmat, segala keseronokan, kesedapan yang kita dapat kat dunia ni semua akan berakhir. Sedapnya akan habis. Kan? Rumah, kereta, harta, duit banyak. Kan? Makan sedap, tuan-tuan. Contoh kita iftar dia makan sedap, Masya Allah. Dapat makan kambing ke. Sedapnya habis. Betul tak? Kan? Sedap kat lidah aja. Dan sampai kat bawah ni dah habis. Turun bawah habis. Dah tak rasa apa dah. Kan? Sama je makan telur goreng dengan kambing. Akhirnya begitulah keadaannya. Keluar sisa dari bawah itu. Habis dia. Jadi ini perkara yang memang kita nampak depan mata kita. Dan tapi soal perkara akhirat ni yang kita kena jelas depan mata kita. Jadi apakah perkara yang manusia sanggup datang walaupun merangkak ke dunia? Apa, tuan-tuan? Solat subuh berjamaah, isyak berjamaah ni orang pasti akan datang, kan, begitu kan? Kalau mereka tahu ganjarannya. Apa benda kat dunia orang sanggup datang walaupun merangkak-rangkak? Mungkinlah kalau contoh Sultan panggil, kan, ataupun Sultan buat tawaran, siapa datang ke istana beta hari ni, beta bagi RM1,000, ataupun lebih kita up sikit lah, kalau datang hari ni beta akan bagi RM10,000. Mungkinlah, tuan-tuan, kan, tawaran, oh nampak besar ni, kita kena usahakan semua ahli keluarga kita pergi istana. Yang sakit-sakit pun kita gondok, kita bawa dia. Pasal apa? Dapat RM10,000 banyak, tuan-tuan. Dan kalau raya ni, Masya Allah, serba-serbinya baru semua. Gitulah, kan. Tapi akhirat ni, tuan-tuan, tak boleh nak dibayangkan, kan. Hadiah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ni Allah Subhanahu wa taala bagi tahu. Nabi sallallahu bagi tahu dalam hadis baginda, janji yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa ni sangat luar biasa.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam hadis qudsi, a'adatu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Ini satu nikmat yang sangat luar biasa. Sebab tu kita ni hadirin, kita kena tahu apa yang kita sebut tadi. Kenapa kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat apa janji-janji Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan yang kita laksanakan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan dan akan berita gembira bagi orang-orang yang taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bagi tahu, aku sediakan bagi hamba-Ku yang saleh, yang taat kepada perintah Allah, akan hadiah yang tak pernah dilihat oleh mata kepala manusia. Sangat luar biasa. Benda ni hadiah yang Allah sediakan. Termasuklah kita puasa susah payah, kita tarawih, masya-Allah. Kita qiyamul lail, infak bulan Ramadan. Ni benda ni, hadiah ni langsung tak ada kat dunia, tuan-tuan. Tak ada. Hanya ada kat mana? Dalam syurga Allah. Ma la 'ainun ra'at. Mata kita tak pernah lihat. Wala udhunun sami'at. Telinga kita tak pernah dengar akan hadiah yang sangat lumayan ini kat dunia. Tak ada. Wala khatar 'ala qalbi bashar. Tak pernah terlintas dalam fikiran manusia, tak ada. Benda ni memang tak ada, tak wujud kat dunia. Yang ada kat mana? Dalam syurga Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita kena atur kehidupan kita. Kan, sebagai bulan tarbiyah ini kan, daripada sebelum subuh kan, kemudian kita jaga jemaah kita subuh, masya-Allah, jangan sampai tertinggal. Kan? Kemudian kalau dapat kita i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini satu amal yang Nabi sallallahu buat, i'tikaf sampai masuk waktu isyraq, waktu duha. Kan? Sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan baca Quran dan seumpama dengannya. Masya-Allah. Kemudian solat duha. Jadi kita atur kita panggil kita zuhur, jaga jemaah kita, jaga kita punya sunat rawatib. Asar demikian juga. Kan? Kemudian dalam masa yang sama jangan kita lupa Quran kita, target banyak-banyak. Kalau bulan Ramadan ini kita tak boleh nak usahakan lebih amalnya daripada bulan-bulan yang lain. Dan bagaimana bulan-bulan yang lain? Allahu akbar. Bahkan kita pun maklum, masya-Allah, yang kita sebut tawaran-tawarannya sangat luar biasa. Maka sangat-sangat malang dan rugilah kita. Kan? Dan sampailah kita tidur kan di malam hari. Kita penuhkan hari-hari kita di dalam bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara ketaatan. Supaya nanti di sana, masya-Allah, kita boleh tuai hasil yang telah kita bercucuk tanam di atas muka bumi ini masa kita hidup kat dunia. Masya-Allah. Jadi sementara Allah Subhanahu wa taala pinjamkan umur usia pada kita, kita azam sungguh-sungguh buat yang terbaik, insya-Allah. Berbaki tak lama dah, pejam cilik dah 10 hari dah. Dan tuan tinggal 20 hari sekejap je. Jadi 20 hari yang berbaki kita kena azam sungguh-sungguh kita nak tambah baik lagi, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni khususnya kan bermanfaat untuk diri saya lah pertamanya, hadirin semua kan. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita dalam syurga Firdaus, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.